Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Good evening. Vanakkam. Tancahau. Saudara-saudari pengacara majlis yang dikasihi Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pengerusi Pakatan Harapan, Yang Berhormat Anthony Loke, Setiausaha Agung DAP, Yang Berhormat Mandius, Ketua kita yang mewakili Sabah, Setiausaha Agung Saifuddin Nasution, Pengarah Pilihan Raya yang bijaksana Nga Koming, Saudara Kelvin, Ketua Pemuda, handsome, segak dan bergaya. Aiman Atirah Anjudi, garang tetapi lembut hatinya. Seluruh pimpinan parti-parti dalam Pakatan Harapan dan parti-parti penyokong Pakatan Harapan yang bersama kita pada malam ini dan yang mengikut siaran secara langsung di seluruh negara. Semua orang tahu Parlimen dibubarkan sejak daripada zaman Tengku Abdul Rahman, Tun Razak, Tun Hussein On, Tun Mahathir, Dollah Baidwi. Tun Mahathir kemudian tak sempat bubar Parlimen. Selalunya mereka mencari tajuk. Apa tujuan Parlimen dibubarkan? Di antaranya mereka menyebut untuk meneruskan usaha pembangunan, untuk menjadikan Malaysia negara muhibbah antara kaum, pembangunan kepada rakyat. Tetapi di zaman Ismail Sabri ini, Parlimen dibubarkan untuk menyelamat para penyamun. Ini sejarah bagi Malaysia. Siapa yang berkata begitu? Presiden UMNO. Bukan yang kata begitu Anwar Ibrahim. Bukan Ketua Cawangan Keadilan Cerok Tok Kun. Presiden UMNO. Kalau kita tak menang pilihan raya kali ini, mu akan dihadap ke mahkamah. Artinya mereka semuanya perompak. Hei! Sampai bila rakyat Malaysia nak berbodohkan? Tak kira banjir, tak kira bah, tak kira rebut, tak kira taupan. Asalkan kami jangan masuk jail. Caranya ambil kerajaan. Menggunakan isu Melayu, Islam dan bahaya DAP. Dapat kuasa, yang pertama sudah tentu tukar AG, Attorney General. Tarik balik kes dan buat perkara yang lain. Selamatlah penyamun-penyamun itu. Takkanlah rakyat Malaysia yang merdeka lebih 60 tahun tak boleh faham perkara ini. Ada di antara tuan-tuan, anak cucu tuan-tuan, keluarga tuan-tuan nak sokong UMNO, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Kalau ada, kamu menjadi makhluk yang paling pelik dalam dunia. Hadirin sekalian, kita berada di sini secara aman. Kita menghirup udara negeri Perak. Amannya negara ini di antaranya pengorbanan pasukan keselamatan. Kita berada di sini, Nun di Laut Sabah dan Filipina. 3 bulan tentera laut berada di atas kapal. Berada di sempadan, saya melawat sendiri melihat mereka berada dalam keadaan siap sedia, senapang terhunus menjaga keselamatan negara. Di Selat Melaka, di Laut Cina Selatan,
Mereka bertugas tak kira siang malam mempertahankan keselamatan negara untuk memberi nikmat kepada rakyat. Tiba-tiba harta angkatan tentera dicuri oleh pemimpin-pemimpin. Ini apa ni? Bukan harta Anwar Ibrahim mereka curi. Bukan harta Ngakoming, bukan harta Lim Kit Siang, bukan harta Haji Abdul Hadi Awang. Mereka mencuri harta angkatan tentera. Bayangkan keselamatan negara kita ini, anggota-anggotanya tidak dihormati oleh pemerintah UMNO dan Barisan Nasional. Nasib baiklah aku sempat jadi Menteri Pertahanan. Itu peringatan kepada bakal Perdana Menteri itu. Kita sempat buat siasatan. Diketuai oleh Tan Sri Amrin Buang. Diteruskan oleh Public Account Committee. Diketuai oleh anak muda daripada Perak ini, ahli parlimennya. Membongkar penyelewengan. Di antaranya wang untuk membina kapal LCS 400 juta dicuri oleh sebuah syarikat yang tak ada kena mengena dengan membina kapal laut ataupun kapal tentera laut. Kalau wang kapal mereka boleh curi, tambahan pula wang-wang yang lain. Inilah kepincangan yang ahli-ahli ekonomi mengatakan negara kita bocor. Wang bocor, leakage lebih 60 bilion setahun. Kita anggap ini exaggerate, angka-angka yang direka. Tapi bila kita buat kajian, buat siasatan, rupanya betul. Saya nasihat bakal Perdana Menteri dan isteri Kak Wan Azizah. Dengarlah nasihatku ini. Bila jadi Perdana Menteri nanti bersama Kak Wan, carilah harta sepencarian. Jangan jadi Perdana Menteri dulu dengan isterinya. Mereka mencari harta sepencurian. Tiap-tiap malam mereka bincang. Abang dah curi banyak mana? Tak ada. Baru 42 bilion. Itu yang mereka tahu. Yang tak tahu 42 milion yang mereka tahu. Mereka dakwa abang ni mahkamah. Yang mereka tak tahu banyak lagi. Cik Ros pula, Adinda curi banyak mana? Ya, yang mereka nampak beg tangan 350 biji. Yang lain mereka tak tahu. Banyak lagi. Harta kita, kapal di laut, gudang di darat. Sebab itu bakal Perdana Menteri kita tak akan jadi begitu. Mereka akan cari harta sepencarian, bukan harta sepencurian. Hadirin sekalian, rasuah dan leakage terlalu teruk. Kita berkumpul di negeri Perak. Saya ucap terima kasih kepada Baginda Sultan Perak menitahkan semua khutbah-khutbah di akhir khutbah doa mesti masuk hal menentang rasuah dan jangan terlibat dalam rasuah. Tahniah kepada Baginda Sultan Perak. Hadirin sekalian, kita perlukan wang. Sebab banyak kita nak membantu rakyat. Para petani, nelayan, penanam padi. Sebelum dapat hasil, kita berjanji untuk membantu mereka. Tunggu manifesto nanti. Para nelayan yang tak dapat ke laut musim tengkujuh, kita perlu beri bantuan dan subsidi kepada mereka. Penoreh getah yang tak dapat menoreh getah di musim hujan, kita perlu membantu mereka. Semuanya perlu wang. Tapi wang kita
hilang lebih 60 bilion satu tahun. Macam mana nak membantu mereka? Sebab itulah rasuah mesti kita tentang habis-habisan. Walaupun 22 bulan kita memerintah, tidak lengkap di sana dan di sini, tetapi diakui bila Pakatan Harapan memerintah, indeks rasuah daripada tempat 61 turun ke nombor 51. Artinya rasuah berkurangan. Naik Mahyudin Yassin, Mai Sabri, indeks rasuah tempat 61 sekarang ini 51 naik ke nombor 62. Sudah setaraf dengan negara-negara Afrika. Tak lama lagi barangkali kita sampai ke tahap Sri Lanka. Janganlah sampai ke peringkat itu, hadirin sekalian. Memang masa kita memerintah dulu, kita berusaha misalnya bagi saya membantu tentera yang miskin, veteran. Saya sebagai menteri tak malu ulang alik jumpa Menteri Keuangan. Menteri Keuangan ni adik saya, Guan Eng. Tapi dia ni kedekut sikit. Dia nak lulus satu perkara tu, dia teliti. Tapi bila dia kombin, dia bagi bantuan. Itulah bekas tentera yang ada pingat jasa Malaysia, kita beri sekaligus RM500. Adakah cukup itu? Cukup atau tidak? Tidak. Saya kata Menteri Keuangan Lim Loh Eng ni tak cukup. Dia kata tunggu. Ekonomi pulih, kita naikkan bantuan kepada mereka. Rumah Angkatan Tentera, rumah polis dan kebajikan yang lain rakyat bawahan ini. Sentiasa kita cari jalan untuk membela mereka. Nak bela macam mana kalau duit tak ada? Inilah yang perlu kita lihat, hadirin sekalian. Perkara-perkara seperti menjadi keutamaan kita pada selepas kita mencapai kemenangan pada 19 November nanti. Hadirin sekalian, kita akan bergerak di seluruh Malaysia, jelajah harapan. Malam ini kita mula di sini. 22 hari bulan di Negeri Sembilan, diikuti dengan Melaka dan sebagainya. Lihatlah jadual, hadir beramai-ramai. Dalam masa sebulan ini, kita bangkitkan rakyat untuk menolak UMNO, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Hadirin sekalian, kita kena hadir semua untuk kita buat perubahan pada kali ini. Memang belanjawan negara telah dikemukakan baru-baru ini. Itu bukan belanjawan, itu sembang kedai kopi. Faham ke tak ni? Belanjawan mesti dibahas. Kemudian baru dilulus, bawa ke Dewan Negara. Dah lulus baru boleh belanja. Sekarang bentang-bentang bubar parlimen. Oh. Diumumkanlah cek tijah dengan berbagai bantuan, subsidi akan mendapat lebih kurang RM6,000 daripada kerajaan. Ahli parlimen pun tepuk, sono. Ya, cek tijah dapat RM6,000. Cek Rosmah dapat RM180 juta. Woi, paham ke tak? Yang diambil RM180 juta. Ini bukan rekaan, dibuktikan di mahkamah. Kalau kerajaan penyamun macam ni, tuan-tuan nak undi lagi, saya tak tahulah kamu ni orang ke plastik ke? Hadirin sekalian, saya berkeyakinan penuh kali ini Pakatan Harapan akan mencapai kemenangan. InsyaAllah. Tak mau bakal-bakal lagi dah. Bakal Perdana Menteri, bakal Perdana Menteri. InsyaAllah 20 hari bulan November ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. No bakal-bakal lagi. Bakal. No. Kali ini Prime Minister.
InsyaAllah. Kemudian akta lompat parti dah ada. Kita akan lihat kerajaan kita, lihat 5 tahun kita buat. Kalau baik, 5 tahun lagi sambung tugas kita. Kalau tak baik, tendang ke Laut Cina Selatan. Hadirin sekalian, kalau begini keadaan penyelewengan dilakukan oleh pemimpin UMNO, yang sudah didakwa, yang akan didakwa, yang sedang didakwa, apakah tuan-tuan nak lagi sokong calon-calon UMNO, BNPN, nak sokong atau tidak? Nak sokong atau tidak? Kalau tuan-tuan sokong lagi, saya tak tahu nak kata apa. Apa jenis manusia ni?